Okay kelas, so sebelum ni kita dah tengok dua jenis trigonometric function yang kita nak solve. Okay, yang pertama, okay, kita dah tengok tiga. Yang pertama adalah linear equation, the simple equation yang involve trigonometric function yang hanya ada kuasa satu. And then we tengok quadratic equation di mana dia involve trigonometric function yang ada kuasa dua. So ada yang simple, ada yang kita nak kena factorize. Dan the third one untuk quadratic equation adalah apabila you kena menggunakan trigonometric identities. Okay, so kita ada tiga trigonometric identities here. Sin square theta plus cos square theta equal to 1. 1 plus cot square theta equal to cosec square theta, dan tan square theta tambah 1 sama dengan sec square theta. Okay, so dia mungkin nampak macam payah, tak payah ingat because you kan boleh tengok. So you boleh tengok je trigonometric identities, cumanya kita kena pandai guna. So macam mana kita nak guna, macam mana kita nak tahu bila masa kita nak kena guna trigonometric identities? Apabila you ada dua function trigo yang berbeza dalam satu equation. Kalau you tengok example dekat sini, dia suruh kita solve 2 cos square theta sama dengan 1 tambah sin theta. Okay, so kelas, sekarang you ada cos, dalam ni pun you ada sin, tak boleh nak solve. Kita hanya boleh solve bila kita hanya ada satu sahaja. Okay, satu sahaja ataupun dua yang berbeza tapi kuasa dia sama. Sekarang ni kuasanya berbeza. Kalau tengok dekat sini, okay, we cannot solve this one, so we need to use the trigonometric identities. So nak guna trigonometric identities yang mana satu ni, doktor, yang mana yang kita nak kena ganti? Okay, kalau awak tengok dekat trigonometric identities ni, semuanya ada kuasa 2. Okay, sin kuasa 2 tambah cos kuasa 2, 1 tambah cot kuasa 2 sama dengan cosec kuasa 2, tan kuasa 2 tambah 1 sama dengan sec kuasa 2. So of course lah, the one yang you kena ganti adalah yang kuasa 2. Itu hint yang pertama. Hint yang kedua, kalau dekat dalam equation you tu, okay, contohnya dia ada cos kuasa 2, ada sin kuasa 2, lepas tu ada sin kuasa 1. Yang mana satu yang you nak ganti? Okay, ingat, kita punya aim adalah untuk jadikan dalam equation kita ni hanya ada satu sahaja trigonometric function. So sama ada kita nak pilih cos atau nak pilih sin, kita kena gantikan salah satu. Nak ganti yang mana? Ganti yang ada kuasa 2. Masalahnya ini pun kuasa 2, ini pun kuasa 2. Tapi kelas, ingat, kalau kita ganti ini tak hilang sebab dia kuasa 1. Okay, so kita masih lagi ada dua function. So kita pilih yang ini, kita gantikan dia supaya dia yang hilang, cos yang hilang, tinggal sin sahaja dekat dalam equation kita. Kita akan tengok contoh, tapi itu hint dia lah, ada dua hint. Hint yang pertama, yang kuasa 2 yang kita ganti. Hint yang kedua, kalau dalam tu ada kuasa 2, ada kuasa 1, kita pilih yang tak ada. Yang kita pilih yang ada satu kuasa je dekat dalam equation tu. Okay, tengok example yang pertama. Now we want to solve 2 cos square theta equal to 1 plus sin theta. Sekarang ni awak ada cos, awak ada sin. Awak nak ganti yang mana satu? Saya kata ganti yang kuasa 2. So kita nak ganti yang cos ni. Cos kuasa 2 theta ni kita nak ganti. Nak ganti dengan apa? Okey, awak tengok dekat sini. Kat mana ada cos kuasa 2 theta? Adalah daripada trigonometric identity yang pertama. Dia bagi tahu kita sin kuasa 2 theta tambah cos kuasa 2 theta sama dengan 1. Sekarang ni kita nak cos kuasa 2 theta. So apa yang kita boleh buat? Kita boleh pindahkan this one pergi sebelah jadi tolak. So apa yang awak dapat adalah cos kuasa 2 theta sama dengan 1 tolak sin kuasa 2 theta. Sekarang awak dah ada cos kuasa 2 theta, awak gantikan ke dalam ni, gantikan dengan nilai ini. Okay, so bila kita tulis semula, kita akan dapat 2 darab dengan cos kuasa 2 theta adalah this one. So tulis 1 minus sin kuasa 2 theta sama dengan 1 tambah sin theta. So awak tengok, dah tinggal satu sahaja equation ataupun dah tinggal satu sahaja trigonometric function dalam kita punya equation ni. So now apa yang kita boleh buat? Kita boleh selesaikan, tapi kita expand dulu satu-satu. 2 darab 1 awak dapat 2. 2 darab negatif sin square theta awak dapat negatif 2 sin square theta sama dengan 1 tambah sin theta.
Okay, so yang ini saya pindahkan ke sana, dia jadi negatif. Yang ini negatif, saya pindah sana, jadi positif. So, dekat sini tinggal kosong. So, awak boleh tulis awak punya equation. Okay, kosong sama dengan 1 tambah sin theta tolak 2 tambah 2 sin square theta. Okey, dan kita boleh tukar kedudukan dia. Yang belah kanan ni kita letak belah kiri kita letak belah kanan. Jangan tukar dia punya position, jangan tukar dia punya sign, sebab kita just tukar kedudukan sahaja. Okey, so apa yang awak akan ada adalah 1 tambah sin theta tolak 2 tambah 2 sin square theta sama dengan kosong. Okay, and then you have here 1 minus 2 is negative 1. So apa yang awak ada adalah 2 sin square theta tambah sin theta minus 1 equal to 0. So now you dapat apa? You dapat quadratic equation. Saya cakap tadi kalau pening, tukarkan sin tu jadi x. So awak tengok dekat sini awak ada sin kuasa 2. So awak tukar jadi x, dia jadi x kuasa 2 tambah tukar jadi x tolak 1 sama dengan kosong. Terus awak dapat quadratic equation. Okay, quadratic equation yang sama ke macam tadi? 2x kuasa 2 tambah x tolak 1. Sama. Okay, sama sahaja. So, awak bolehlah solve yang ini gunakan cara tadi. Ni, awak akan dapat benda yang sama macam kita buat. Tengok. Quadratic equation kita dapat sama je. 2x kuasa 2 tambah x tolak 1. So, maksudnya solution dia samalah. Okay, so awak boleh teruskan. Awak akan cari angle dia. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Saya ada solve 2 sec kuasa 2 theta sama dengan 5 tan theta. Okey, sekarang kita ada 2 trigonometric function dalam satu equation. Saya kata kita kena tukar salah satu. Nak tukar yang mana? Hint yang pertama, cari yang kuasa 2, sec kuasa 2 theta. Dekat mana ada sec kuasa 2 theta? Tengok, dekat trigonometric function identities yang ketiga. Trigonometric identities yang ketiga dia bagi tahu kita tan kuasa 2 theta tambah 1 sama dengan sec kuasa 2 theta. Sekarang ni kita nak ganti sec kuasa 2 theta. Sec kuasa 2 theta apa dia? This one. Sec kuasa 2 theta adalah tan kuasa 2 theta tambah 1. So hanya perlu ganti sahaja. So 2 darab dengan apa dia sec kuasa 2 theta? Berdasarkan trigonometric identities, sec kuasa 2 theta adalah tan kuasa 2 theta tambah 1. Gantikan. Sama dengan 5 tan theta. Okey, so sekarang awak tengok dalam equation awak ada satu je, ada tan je. So kita dah boleh solve. Tapi kita kena expand dulu. So 2 darab dengan tan square, 2 darab dengan 2. Lepas tu yang ini awak pindahkan ke sana. Okey, so apa yang awak dapat adalah 2 darab tan square, awak dapat 2 tan square theta tambah 2 darab 1, 2. Yang ini positif, pindah sebelah jadi negatif 5 tan theta sama dengan kosong. Okey, kita tukar, kita susun cantik-cantik. So, ada 2 tan square theta tolak 5 tan theta tambah 2 sama dengan kosong. Okey, kalau awak nak bagi nampak, tan theta awak tukar dia jadi x. So, awak akan dekat sini 2x kuasa 2 tolak 5x tambah dengan 2 sama dengan kosong. So, bolehlah awak factorize ataupun awak tekan calculator. Kalau awak nak factorize, awak akan dapat kat sini 2x, dekat sini x. Dekat sini 2, dekat sini 1. Negatif dengan negatif. So, negatif x tolak 4x, negatif 5x. Okey, sama dengan kosong. Okey, so bila dah dapat macam ni, kita pecahkan dia kepada 2. So, 2x tolak 1 sama dengan kosong. X tolak 2 sama dengan kosong. Jangan lupa x kita tadi adalah tan theta, ganti balik. So, 2 tan theta tolak 1 sama dengan kosong. Tan theta tolak 2 sama dengan kosong. So, macam mana kita nak solve? Okey, pindahkan satu-satu. Pindahkan negatif 1 pergi sebelah jadi tambah. 2 ni darab pergi sebelah jadi bahagi. So, apa yang awak ada adalah tan theta sama dengan positif 1 bahagi 2. Yang ini awak dapat tan theta sama dengan 2. Okey. So, kita nak cari theta macam mana? Pindahkan tan pergi sebelah dia jadi inverse tan ataupun shift tan. So, theta sama dengan tan inverse 1/2. Yang ini theta sama dengan tan inverse 2. Okey kelas, kalau awak tengok dekat sini positif,
Maksudnya kita punya angle berada pada kuadran yang tan positif. Kuadran yang tan positif adalah kuadran pertama dan kuadran yang ketiga. So theta kita kat sini dengan kat sini. Sama juga yang ini positif, so kita ada pada kuadran pertama dan kuadran yang ketiga. So awak tekan kalkulator, shift tan 1/2, awak akan dapat theta awak adalah 26.57. Ataupun untuk angle ni bagi satu sahaja, 26.6. Okay, so dekat sini 26.6, dekat sini pun 26.6. So apa theta awak yang sebenar? Okay, theta awak yang sebenar adalah start daripada sini sampai sini. So 26.6 degree. Lepas tu start daripada sini sampai sini. Macam mana nak kira? 180 tambah dengan theta. So 180 tambah 26.6, awak akan dapat 106.6. Okay, 200. 180 campur dengan 26.6, awak akan dapat 206.6. Okay, so settle yang sebelah. Sekarang sebelah lagi, kalau awak tekan kalkulator, inverse tan 2, awak akan dapat awak punya theta adalah 63.4. Okay, so sini 63.4, sini pun 63.4. Macam mana kita nak cari theta kita? Theta bermula kat sini sampai sini. Okay, so theta yang pertama adalah 63.4. Theta yang kedua daripada sini sampai sini. Okay, so 180 campur 63.4, awak dapat 243.4. So dapatlah nilai theta awak. So apa theta? Theta adalah gabungkan semua sekali. 26.6, 63.4, 206.6 dan 243.4. So inilah cara dia. Okay, so yang susahnya adalah macam mana awak nak selesaikan awak punya trigonometry function. Okay, kita tengok another example. Okay, another example. Okay, kita nak kena solve cot kuasa 2 theta tambah 3 cosec kuasa 2 theta sama dengan 7 cot theta. Okay, cot kuasa 2 theta tambah 3 cosec kuasa 2 theta sama dengan 7 cot theta. So kalau awak tengok dekat sini, awak ada cot kuasa 2, awak ada cosec kuasa 2, awak ada cot kuasa 1. Okay, ada dua function, cot dengan cosec. Nak pilih yang mana? Saya cakap ambil yang hanya ada satu kuasa. Sekarang ni cot awak, cot 1 kuasa 2, 1 kuasa 1. Kita hanya perlu ambil satu sahaja, iaitu cosec square. So tengok dekat trigonometric identities, yang mana yang ada cosec square. So cosec square ada pada identity yang kedua. Okey, ada pada identity yang kedua di mana 1 tambah cot square theta adalah cosec square theta. Okey, maknanya apa? Maknanya cosec square theta ni awak boleh ganti dia dengan 1 tambah cot kuasa 2 theta. Okey, sekarang kita tambah, kita ganti. Cot kuasa 2 theta tambah dengan 3 darab 1 tambah cot kuasa 2 theta sama dengan 7 cot theta. Sekarang semua ada cot sahaja dekat dalam ni. Okey, so kita susun ataupun kita kembangkan dulu. So cot kuasa 2 theta, 3 darab 1, 3 darab cot kuasa 2, 3 cot kuasa 2 theta. Yang ini positif, pindah sebelah, negatif 7 cot theta sama dengan kosong. Okey, kita tengok yang mana yang kita boleh solve. Okey, kalau awak tengok sini, 1 cot kuasa 2 tambah dengan 3 cot kuasa 2. So dia jadi 4 cot kuasa 2. Okay, and then you have minus 7 cot theta tambah 3 sama dengan kosong. So dalam kes ni saya cakap tadi macam mana? Saya cakap tadi kalau tak nampak, tukarkan cot theta kepada x. So awak akan dapat sini 4x kuasa 2 tolak 7x tambah dengan 3 sama dengan kosong. So kita boleh factorize guna kalkulator atau kita boleh buat macam factorize biasa.
Okay, so factorize biasa dekat sini 4. Dekat sini 1. Dekat sini 3. Dekat sini 1. So kita nak negatif 3x tolak 4x negatif 7x. Okay, so kita ada 4x tolak 3, x tolak 1. So sekarang dah ada 2, boleh pecahkan. Yang pertama adalah 4x tolak 3 sama dengan 0. Yang kedua adalah x tolak 1 sama dengan 0. Okay kelas, now tadi kita punya x adalah cot theta, gantikan balik. So you have here 4 cot theta minus 3 equal to 0. Cot theta minus 1 equal to 0. So pindahkan negatif 3 pergi sebelah jadi tambah. So 4 cot theta sama dengan 3. So cot theta sama dengan 3/4. Okey kelas, masalahnya sekarang cot ni mana ada dekat dalam kuadran, yang ada sin cos tan. Kelas, jangan lupa cot tu adalah adik-beradik kepada tan. Okey, macam mana kita nak tukarkan cot kepada tan? Kita hanya perlu terbalikkan saja. Dia jadi 4/3. Sama juga yang ini. Okey, cot theta sama dengan 1. Okey, macam mana kita nak tukar dia jadi tan theta? Terbalikkan. Yang ni 1/1. Terbalikkan, tetap awak dapat 1 juga. Sekarang dah ada tan. Okey, dan dia adalah positif. Maksudnya dia berada pada rumah tan, iaitu pada kuadran pertama dan kuadran ketiga. Okey, so theta kita ada dekat sini. Okey, so now you pindahkan tan pergi sebelah, dia jadi shift tan. So theta sama dengan shift tan 4/3. So kalau awak tekan kalkulator, awak akan dapat awak punya theta adalah 53.13. Ataupun kita letak 1 je lah, 53.1. So sini 53.1, sini pun 53.1. So mana kita punya real theta? From the garisan to here. So your theta is 53.1. From the garisan sampai sini. So you kena tambah dengan 180. So you will get your theta is 233.1. Okay, so yang ini nak cari theta shift tan 1. So kalau awak tekan shift tan 1, awak akan dapat 45. Okey, sekarang dia dekat positif, maksudnya rumah tan sini dengan sini. Okey, so kita tengok 45 dekat mana. Kalau untuk kuadran pertama, sudut kan bermula dekat sini. So sini 45. Okey, dan sini 45. Okey, so mana awak punya theta? Theta start daripada sini ke sini. So your theta is 45. Dan daripada sini sampai sini kena tambah dengan 180. So you get your theta is 225. So kita kumpulkan semua. Your theta is 45, 53.1, 233.1 dan juga 225. So inilah you punya theta. Okay.